Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kelas yang kelima, hari Isnin 1 Februari 2021. Baik, hari ini kita akan belajar adalah ubahan tercantum. Masih lagi ubahan, cuma ada beza sini ialah tercantum. Ya, apa maksud tercantum di sini? Tercantum, kalau kita dengar perkataan lainnya, bergabung lah kan, bergabung, bergabung, meletup. Okey, bergabung. Jadi, apa maksud ubahan tercantum? Ialah ubahan langsung, masih lagi ubahan langsung, iaitu meningkat-meningkat, berkurang-berkurang dengan keadaan yang sama, dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Maksudnya apa? Gabungan dua ataupun lebih pemboleh ubah yang lain. Dengan cara hasilnya adalah ada darab. Okey, baik. Contoh. Kamu belajar sebelum ini, contohlah cikgu buat A. A ubahan langsung dengan B. Contoh. Ini dua kuantiti saja kan. Sekarang dia ada gabungan dua atau lebih. Gabungan dua atau lebih. Okey, contoh. Ada lagi satu ubahan A berubah secara langsung juga dengan C. Jadi kamu boleh combinekan ataupun gabungkan dalam satu persamaan yang sama. Jadi kita boleh buat begini. A ubahan langsung dengan B. Tadi kan dia ubahan langsung juga dengan C. Kamu boleh letak C sebab A berubah secara langsung juga dengan C. Jadi B dengan C ni kita panggil dia darab. Darab. Kalau ada lagi satu pernyataan dibagi, A berubah secara langsung dengan D. Jadi kamu boleh tulis A berubah secara langsung, B, C, D. Itulah bezanya. Sebab dia kata 2 atau lebih. Kalau ada 10, 10 lah. Tidak ada masalah. Yang penting kamu baca yang mana berubah itu. Adakah A kah, B kah? Okey. Kamu masukkan saja dalam rumus kamu. Dan kamu masih ingat lagi kan? Kamu boleh hilangkan simbol ubahan langsung ini kepada sama dengan K. Jadi A sama dengan K. B, C, D. Ini ialah persamaan lah ataupun rumus ubahan tercantum. Senang kan? Maksudnya cara nak jawab tu sama saja dengan yang sebelum-sebelum ini. Cuma dia ada gabungan ataupun tercantum. Baik. Sebenarnya ubahan tercantum ini kamu sudah belajar semasa tingkatan 3. Iaitu kamu belajar apa? Faedah mudah. I sama dengan PRT. Maksudnya apa? Bila prinsipal meningkat, faedah juga akan meningkat. Contoh, kalau kadar faedah meningkat, faedah pun mudah pun akan meningkat juga. Kalau masa meningkat pun, I-nya pun akan meningkat juga. Maksudnya beginilah, senang saja cara kamu nak baca ni. Contohlah, kalau dibagi B ni meningkat kan, contoh, A juga akan meningkat. Dia mesti sama. Kalau C meningkat, A juga meningkat. Kalau D meningkat, A pun meningkat. Kalau berkurang, contoh berkurang, D berkurang, A juga akan berkurang. Itulah maksudnya ubahan langsung. C berkurang, contoh. A pun akan berkurang, B berkurang, A pun akan berkurang. Maksudnya begitu. Mesti sama. Dengan keadaan yang samalah. Itu adalah maksud ubahan kan sebelum ini. Ubahan langsung. Kita tengok contoh. Bagaimana pula kalau melibatkan kuasa? Inilah masalah kan kalau indeks ini. Ramai lagi pelajar yang ada masalah dari segi indeks ini. Bila ada punca kuasa 3, pening sudah. Bila ada punca kuasa 2. Punca-punca ni ingatlah senang saja. Contoh, A, punca kuasa 2A. Di kamu boleh tulis begini. A 1/2 sama saja. Kalau ada kuasa 1/2 tu sama dengan punca kuasa 2A. Kuasa 2 tak perlu lagi tulis 2 di sini. Tak payah sebab simbolnya memang tiada. Cukup begitu saja. Kalau kamu jumpa punca kuasa 3, dia ada ni. A. Dalam kalkulator kamu tak payah kamu pergi tulis 3, ambil lagi. Dia tekan satu kali tu yang punca kuasa 3 tu. Sama juga dengan A kuasa 1/3. Kuasa tulis tinggi sikit. Jangan tulis begini A 1/3. Ini adalah pecahan. Ini salah. Ini yang betul cara tulisnya lah. Bagaimana pula kalau melibatkan kuasa? Sama juga dengan sebelum ni. Bila ada kuasa, masukkan sekali kuasa itu dalam ubahan langsung kamu. Contoh di sini. Contohlah kita buat A
ubahan langsung dengan B kuasa 2, C kuasa 2, D kuasa 2. Begitulah kuasa masuk sekali, tak ada masalah. Okey. Kalau ada punca sekali pun, contoh A ubah langsung dengan punca kuasa 2 B, punca kuasa 2 C, punca kuasa 2 D. Dia ada masalah. Yang penting dia darab lah. Ni semua ni darab. Okey. Ada kuasa pun masukkan sekali kuasa dalamnya. Jadi masalah. Okey. Baik, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan langsung dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, abaikan jawapan ini dahulu. Cikgu akan bincangkanlah. Okey. Macam mana? Kita tengok. Okey. A. P berubah secara langsung dengan Q dan R dan punca kuasa 2R. Jadi sini melibatkan 3 pembuali ubah. Ada P, ada Q dan juga ada punca kuasa 2R. Jadi A, kita ambil dahulu A. Okey, kita ambil yang di depan sekali ni. Kalau P yang disebut berubah secara langsung, P tu di depan sekali. Jadi P lah. P berubah secara langsung. Okey, ambil yang kuantiti yang kedua. Q. Okey, dan R. Dan kamu gabungkan jadi punca kuasa 2R. Okey. Dah, siap. Betul kan siap? Okey. Tulis dengan menggunakan simbol. Okey. Sepatutnya begini kan? Okey. Ataupun kamu boleh buat punca kuasa 2R. Kamu juga boleh tulis begini. Sama saja. Kalau kamu nak guna yang ini pun boleh. P ubahan langsung. Q dengan R kuasa setengah. Sama saja. Sebab punca kuasa 2 sama juga dengan kuasa 1/2. Mana-mana lah yang kamu bergaduh lah. Sama saja. Okey. Baik. Jadi nak buat persamaan. Kita akan gantikanlah simbol ubahan langsung ini dengan sama dengan K kan. Jadi ini pun sama. Kita akan tukar sama dengan K. Jadi kita tukar. Kita akan buat P sama dengan K. Ganti saja simbol itu dengan sama dengan K. Ini salin baliklah. Q punca kuasa 2R. Okey, baik. Ini pun sama. P sama dengan K, Q, R. Okey, mana-mana je. Dua-dua betul. Ini untuk A. Okey, baik. Boleh kan? Ini tak payah cari nilai K sebab dia tidak bagi pun nilai P, Q dan R. Cukup untuk kita hasilkan persamaan saja. Okey. Baik, seterusnya kita buat B. Okey, B. Okey, dikata apa B? Y berubah secara langsung dengan kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya W-nya ada kuasa 2. Okey. Dan kuasa 3. Kuasa 3. Jadi X-nya ada kuasa 3. Jadi kita akan tulis macam mana? Y. Okey. Berubah secara langsung dengan W kuasa 2. Okey, dan darab. Okey, darab ni gabung terus. Tak payah lagi tulis darab lah. Okey, kuasa 3. Jadi X kuasa 3. Begitu. Boleh kan? Lepas tu kita akan hilangkan dia punya simbol inilah. Okey, jadi kita akan buat apa? Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. Okey, siap. Okey, baik. Untuk C. Seterusnya C. Isi padu prisma V berubah. Okey. Ingat yang disebut dahulu tu di depan sekali lah. Berubah secara langsung dengan luas kerata rentas. Okey, dengan A. Dan tingginya H. Tak ada kuasa apa-apa kan. Jadi kita tulislah V ubahan langsung dengan A dan juga H. Jadi kita akan hilangkan simbol ubahan ini. Jadi V sama dengan K A H. Siap. Okey, baik. Dan yang terakhir kita akan tengok adalah D. Okey, D. Jisim. Okey, jisim W sebagai sebatan besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang. Okey, P dan kuasa 2 diameter. Maksudnya kuasa 2. Ya, hati-hati dengan perkataan punca kuasa. Ini kuasa.
Kalau punca, kena buat beginilah kalau punca. Okey, kalau kuasa, kuasalah. Okey. Jadi kita akan buat apa? W dahululah. W perubahan langsung dengan panjang P. Dan juga kuasa 2 diameternya D kuasa 2. Okey, kita akan hilangkan ini. Kita akan letak sama dengan K. Jadi W sama dengan K P D kuasa 2. Jadi inilah adalah kesamaan kita lah dapat. Okey. Jadi sebenarnya sama saja dengan sebelum ini yang kamu sudah belajar. Cuma ada penambahan dari segi bilangan pembuali ubah yang diberi dalam soalan. Kalau ada 5, 5. Tapi biasa sampai 3 atau 4 sajalah pembuali ubah untuk tahap kamu. Okey, jadi saya harap kamu boleh buat latihan hari ini. Nombor 5 ini latihankan diri 1.1C. Okey, boleh buat, jawab, siap, gambar dan boleh hantar kepada cikgu. Sekian, terima kasih.